Abang, kita teruskan pada pelajaran. Minggu lepas kita dah belajar apa? Minggu lepas belajar apa, Amni? Minggu lepas belajar apa, Amni? Belajar apa kita belajar? Minggu lepas kita belajar apa? Tak ingat? Tak. Tak ingat. Catat ke tak? Dah bersedia ke belum dengan buku teks, buku latihan, alat tulis? Boleh cek dalam buku. Apa yang awak catat minggu lepas? I'rab zaraf. I'rab zaraf. Okey. Zaraf ada berapa, Amni? Zaraf ada 2. Yang pertama? Zaraf makan, zaraf zaman. Okey, syukran jazilan, betul. Okey, minggu lepas kita belajar tentang tajuk zaraf. Okey, zaraf ni berkaitan dengan tempat dan masa. Al-zaraf ni dia hampir sama fungsinya macam harful jar tapi perkataan yang lain. Okey. Ustazah nak tambah untuk minggu lepas, mungkin ada yang masih belum jelas tentang i'rab az-zaraf. Okey. Az-zaraf untuk silibus awak, yang awak tahu kebiasaannya perkataan tu, contoh kalau masa pagi, malam, petang, tengah hari, sabahan pagi, naharan tengah hari, malam lailan malam. Yang berkaitan dengan masa. Okay, kalau al-makan pula tempat, berkaitan dengan kedudukan ataupun tempat sesuatu. Contohnya amama di hadapan, fauqa di atas, tahta di bawah, wara'a di belakang. Jadi perkataan-perkataan tu perkataan yang tak sama dengan harfu jar. Kalau harfu jar, min, ila, an, ala, li. Jadi ada beberapa sahaja harfu jar. Perkataan zaraf tu lebih banyak daripada harfu jar. Cuma apa yang membuat persamaan antara huruf jar dengan az-zaraf ialah dua-dua ini akan menjadi isim majrur selepas perkataan tersebut. Contohnya, selepas huruf jar, perkataannya adalah isim majrur. Automatik dia akan jadi berbaris bawah. Hukumnya majrur, berbaris bawah. Az-zaraf pula, selepas perkataan az-zaraf, perkataan selepas az-zaraf tu automatik terus dalam kategori isim majrur. Hukumnya adalah majrur berbaris bawah. Okey, faham? Cuma kategori az-zaraf, selepas perkataan az-zaraf dia termasuk dalam al-idhafah ataupun menjadi dalam kategori tarkib idhafi. Jadi persamaan dia adalah adik-beradik apa? Dalam kategori isim majrur. Huruf jar selepasnya pun isim majrur. Az-zaraf selepas az-zaraf pun isim majrur. Okey. Tambahan sedikit berkaitan dengan isim majrur ni. Okey, boleh tengok ni. Okey. Az-zaraf ada dua kan, az-zaraf zaman dengan az-zaraf makan. Zaraf ialah perkataan yang berkaitan dengan tempat dan masa. Keluar tak yang Ustazah share? Keluar. Okey, i'rab az-zaraf. I'rab az-zaraf. Maksudnya i'rab untuk perkataan zaraf tu sahaja. Macam mana kita nak tahu? Ini kalau tak ada dalam silibus, ianya adalah merupakan pengetahuan. Sebab dalam buku teks dia ada sebut. Takut-takut dalam peperiksaan akan keluar juga. Mungkin untuk batch yang pertama, untuk tingkatan 5, dia tak keluar lagi sebab dia baru belajar. Bila awak batch kedua, dia tengok mungkin dah ada kelainan, awak dah belajar lama, banyak sikit, dia punya bahan pembelajaran pun dah bertambah, tak sama macam first batch, mungkin akan ada. Sebab dalam buku teks ada. Okey, i'rab az-zaraf. Okey, slide yang Ustazah tunjuk, sambil-sambil boleh buka buku teks muka surat 184. Okay, 184 boleh refer untuk yang bahagian bawah. Wow. Okey. Ustazah nak terangkan tentang i'rab az-zaraf. Minggu lepas kita belajar
Perkataan az-zaraf tu ialah apa? Mudhaf ataupun az-zaraf mansub bil fathah. Okey, yang kalau mengikut ilmu yang asal dia, hukum yang betul-betul az-zaraf ni asalnya hukumnya ialah i'rab az-zaraf ni dia adalah mu'raban au mabniyan. I'rab perkataan bagi az-zaraf adalah mu'raban au mabniyan. Okey. Manakala i'rab isim ba'da zaraf. Macam mana pula i'rab isim ba'da zaraf? I'rab isim ba'da zaraf ialah isim majrur. Dia punya perkataan selepas zaraf ialah kata nama tu hukumnya majrur, isim majrur, kata nama yang membariskan bawah. Huruf last dia tu baris bawah. Okey, dengan kata lain, isim ba'da zaraf ni maknanya apa? Bila perkataan tu zaraf, perkataan pertama ialah zaraf dan selepasnya ialah isim. Macam mana kita nak tentukan itu ialah zaraf perkataan selepas zaraf itu i'rabnya ialah isim majrur. Perkataan pertama zaraf, yang keduanya ialah isim dan automatik selepas zaraf ni dia memang wajib menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih, menjadi mudhafun ilaih. Zaraf selepas bersama akan digandingkan dengan isim dan ia akan menjadi tarkibul idhafi. Dengan kata lain, perkataan pertama zaraf itu disebut juga sebagai mudhaf, perkataan kedua selepas zaraf ia adalah mudhafun ilaih. Okey. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, i'rab zaraf itu untuk perkataan zaraf ialah mu'rab. Mu'rab apa, mabni apa, lepas ni saya terangkan. Okey. Ia adalah hukumnya adalah mu'raban au mabniyan, mu'rab au mabni. I'rab selepas zaraf pula dia akan jadi zaraf campur isim, dengan kata lain menjadi tarkibul idhafi, yang mana tarkibul idhafi perkataan pertama adalah mudhaf dan mudhaf itu adalah perkataan zaraf. Perkataan kedua ialah mudhafun ilaih, iaitu isim yang berkaitan yang berada selepas zaraf. Yang ni faham tak? Yang ni ulang je ni yang minggu lepas dah belajar. Yang sampai setakat ni faham? Ada nak ulang? Okey, faham. Okey, Ustazah teruskan. Okey, slide yang seterusnya, i'rab az-zaraf. Jelas tak tulisan yang ni kecil sikit? Nampak tak dekat skrin awak? Nampak ya. Nak besarkan sikit lagi. Yang tulisan kecil sikit. Okey, i'rab az-zaraf. Apa maksud mu'raban atau mabniyan? Okey, mu'raban ni maksudnya tidak tetap. Mu'rab tak tetap. Dia bergantung pada keadaan, boleh berubah-ubah. Maksud tak tetap bergantung pada keadaan, boleh berubah-ubah ni dia bergantung mengikut konteks ayat. Itu maksudnya. Contohnya, boleh tengok dalam muka surat 184 buku teks. Okey. Dalam muka surat 184 buku teks, nombor 1 tu yang minggu lepas kita dah bincang. Yajtahidu. Untuk yang waw waw, soalan waw yang bawah tu 184, arahan soalan dia u'ribu at-tarkib alladhi tahtahu khatt. Dia kata i'rabkan ungkapan tarkib yang digariskan di bawah, dia kata. Okey, nombor 1 soalan dia yajtahidul mudirul mithaliyu athna al-amali fi maktabihi. Okey, mengikut konteks ayat ini yajtahidu adalah fi'il, al-mudirul mithali adalah fa'il. Jadi athna'ul amali ketika bekerja di mejanya, di tengah buat kerja di mejanya. Athna'ul amali itu adalah dalam kategori maf'ulun fi. Ini Ustazah hanya terangkan secara kasar, tak perlu pun awak faham, cuma sebagai pengetahuan. Nak bagi tahunya cerita az-zaraf tu adalah mu'rab. Mu'rab ni maksudnya tak tetap. Athna'ul amali ditermasuk dalam maf'ulun fi, diterkait dengan perkataan maf'ulun bih, ada banyak jenis. Maf'ulun bih tu nanti kalau awak belajar tinggi lagi dia ada maf'ulun fih, maf'ulun ma'ah. Dia yang ini nama dia maf'ulun fih. Jadi bila asna'ul amali adalah dalam kategori perkataan yang berada selepas zaraf. Asna al-amali. Asna az-zaraf. Jadi az-zaraf asna yang untuk
awak belajar, asna'a tu adalah mansub bil fathah. Mudhaf mansub bil fathah. Al-amali mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Cuma yang awak kena tahu, yang awak dah belajar, az-zaraf ni hukumnya adalah mansub. Itulah untuk silibus awak, untuk setakat yang awak tahu. Zaraf ini adalah mansub bil fathah mengikut yang awak dah belajar setakat ini. Tapi kalau ikut hukum yang asal, az-zaraf tu ialah mu'rab dan mabni. Mu'rab tu tak tetap. Dia bergantung kepada ayat, bergantung pada kedudukan ayat tu. Kedudukan yang awak belajar untuk setakat ni, yang awak tahu, zaraf untuk konteks yang awak belajar, hanya silibus awak, dia berhukum mudhafun ilaih, mudhaf, zaraf tu mudhaf mansub bil fathah, dan belakang tu kalau nak cantik lagi wahwa mudhaf. Sebab itulah dalam kotak kecil dia buat zaraf / mudhaf. Lepas tu halah dia mansub, alamah dia fathah. Okey. Ustazah cuma terangkan apa maksud mu'rab tu. Mu'rab tu maksudnya dia tidak tetap lah, tidak berubah. Sebab apa tidak tetap dan tidak berubah? Ada perkataan zaraf yang dihukumkan macam ni. Contoh al-ana. Al-ana adalah perkataan mabni. Zaraf yang hukumnya mabni. Mabni tu maksudnya tetap. Hukum tu memang sudah ditetapkan daripada ulama' bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia ada banyak cabang. Macam Al-Quran lah. Al-Quran yang kita baca mengikut apa? Imam Hafs an Asim. Yang kita belajar adalah mengikut qiraat bacaan Imam Hafs an Asim. Bahasa Arab pun macam tu. Bahasa Arab kita ada ulama' kita kalau bahasa Arab yang kita belajar ni adalah daripada ulama' Kufi kata Ustazah lah. Sebab itulah ada sesetengah guru dia ajar yang ni lain. Jadi nanti bila dah belajar di peringkat tinggi, kalau terjumpa agak berbeza sedikit, awak jangan terus salah. Tak. Sebab mungkin guru tu dia mengikut pandangan daripada ulama' yang dia belajar, kitab yang dia belajar masa tu. Sama lah Al-Quran pun dia ada qiraat, ada banyak. Ada yang belajar qiraat as-sab'ah, bacaan qiraat ada yang 7, ada yang qiraat al-asyarah, ada yang 10. Jadi bila awak keluar negara akan jumpa orang yang membaca Quran tu agak berbeza sedikit dengan bacaan kita. Dia bukan baca salah, tapi dia belajar mengikut imam yang dia belajar. Mengikut imam, mungkin Warsh ke, mungkin Nafi' ke, mungkin Khalad ke, atau dan sebagainya. Sama juga macam bahasa Arab macam ni. Okey, nak ceritanya mabniyan, yang mabniyan ni dia adalah tetap. Kita nak tahu macam mana kita membaca buku. Dia yang dah ditetapkan dalam buku dan kebiasaannya memang kita kena ingat, kena hafal. Perkataan zaraf tu antara contohnya yang Ustazah sebut tadi ialah perkataan al-ana. Al-ana tu dia hukumnya zaraf, perkataannya mabni. Dia bukan mu'rab. Okey. Mengikut contoh yang seterusnya. Okey, tengok contoh ayat yajtahidu. Okey. I'rab yang tadi baru cerita pasal i'rab perkataan az-zaraf je. Jadi az-zaraf dia punya hukum yang asal adalah mu'araban atau mabniyan. Kalau yang mabniyan memang dah termaktub dalam buku yang ditetapkan oleh ahli lughah. Kalau mu'araban bergantung kepada konteks ayat tersebut. Ayat tu berada di kedudukan yang mana dalam kategori apa. Okey, yang ini nak cerita tentang i'rab isim ba'da zaraf. I'rab isim ba'da zaraf. Contoh ayat. Yajtahidu al-mudirul mithali athna al-amali fi maktabihi. Contoh itu ada dalam buku teks ayat nombor 1. Okey. Az-zaraf tambah isim. Yang digariskan athna al-amali. Athna itu adalah perkataan zaraf, al-amal adalah isim. Dengan kata lain, bila perkataan selepas zaraf, zaraf ini memerlukan perkataan sandaran yang lain. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, dia memerlukan perkataan lain untuk menjadi pelengkap ayat tersebut. Jadi az-zaraf itu adalah mudhaf. Isim selepas az-zaraf ialah mudhafun ilaih dan hukumnya ialah majrur. Jadi
Asna'a ialah perkataan zaraf dan az-zaraf itu adalah wahwa mudhaf. Al-amal ni adalah isim selepas zaraf dan al-amal ini adalah mudhafun ilaih. Jadi i'rab asna tu macam mana? I'rab asna ialah zaraf yang ni baris atas mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Mudhaf sebab dia ni adalah memang mudhaf tarkibul idhafi. Perkataan pertama ialah mudhaf, perkataan kedua ialah mudhafun ilaih. Okey. Untuk i'rab al-amal ialah mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Jadi poin yang paling penting yang kena ingat ialah semua perkataan zaraf yang berada selepas zaraf ialah isim majrur. Dan nak dii'rabkan macam mana? Selepas zaraf bila digariskan al-amal nak i'rab macam mana? Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Ini yang paling penting. Sebab ini adalah memang silibus yang sebenar. Ni. Yang bawah sekali ni. Ustaz kata al-amal mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okay, setiap kali pelajaran bila ustazah sebut tu apa yang penting tolong take note, buat star ke, buat highlight ke untuk peringatan diri kita sendiri. Bila ilmu ni cikgu, mana-mana cikgu pun dia akan terangkan benda yang umum dulu. Bila yang khusus tu, bila cikgu tu sebut tentang peperiksaan, kebiasaannya apa yang akan keluar, bentuk soalan, tolong take note lebih sikit, buat star sikit, highlight sikit supaya untuk bila kita buat ulang kaji, kita tahu dah. Oh, cikgu dah pernah sebut dah. Bila ada soalan, datangnya bentuk soalan sebenar, kita buat latihan, oh cikgu dah tahu, cikgu dah pernah sebut dalam kelas. Tak adalah kita zero sangat tak tahu apa-apa. Sedangkan cikgu-cikgu ni ustazah percaya memang semua guru-guru memang akan ada tekankan dan kaitkan dengan peperiksaan. Okey, seterusnya. Macam mana pula kalau perkataan lepas zaraf ada dua perkataan? Okey, kita tengok. Okey, yang ni isim selepas zaraf hanya ada satu. Perkataan tu akan menjadi tarkib na'ti Perkataan selepas zaraf akan menjadi tarkib idhafi. Dia murakkab, dia menjadi ungkapan atau mufrasah. Macam mana pula kalau perkataan selepas zaraf ada dua perkataan? Kita tengok contoh. Okey. Contoh ayat ini adalah ayat nombor 5 untuk muka surat ni, muka surat 184. Okey. Waqafa at-tullabu hina wusulid duyufi ihtiraman lahum. Waqafa at-tullab hina wusulid duyufi ihtiraman lahum. Okey. Hina adalah perkataan zaraf. Lepas tu wusul isim yang pertama selepas zaraf. Ad-duyuf isim yang kedua selepas zaraf. Okey. Ustazah dah pecahkan bagi pemahaman. Okey, hina adalah perkataan zaraf. Okey, wusul adalah perkataan isim pertama selepas zaraf. Ad-duyuf adalah perkataan isim yang kedua selepas zaraf. Okey, jadi nak dipecahkan, nak detailkan lagi, zaraf itu akan menjadi tarkib. Kalau zaraf di hujung tak ada masalah. Ini nak ceritanya yang zaraf yang berada di tengah-tengah ayat. Jadi zaraf ini adalah mudhaf. Isim yang pertama adalah mudhafun ilaih dan isim yang kedua pun mudhafun ilaih sebab ianya ialah tarkibul idhafi yang masih memerlukan sandaran antara satu sama lain. Jadi i'rabkan hina macam mana? Hina di'irabkan menjadi zaraf mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Wahwa mudhaf ni dah tinggi sebenarnya sebab dalam buku teks ada, ustazah sebut je lah sebagai pengetahuan. Sebenarnya untuk peringkat awak bila jawab exam, zaraf mansub bil fathah pun dah betul. Wahwa mudhaf ni peringkat yang lebih tinggi lagi. Okey. Wusul, perkataan wusul yang pertama
ataupun ad-duyuf. Ad-duyuf ni yang kedua, isim kepal zaraf. Nak i'rabkan macam mana? Untuk wusul i'rabnya mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Ad-duyuf, nak i'rabkan perkataan ad-duyuf sama juga macam wusul mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Ada soalan tak? Faham? Faham. Faham. Ada siapa-siapa perlu ulang? Dah belajar minggu lepas, kalau tanya minggu ni tak ingat juga kan. Biasalah manusia. Manusia memang macam tu, tapi walaupun sifat manusia ni pelupa, tapi kita kena mengulang. Sentiasa baca, tengok, barulah kita akan ingat, insya-Allah. Okey. Tengok nombor 4 tu. Buku teks dalam nombor yang wow, nombor 4. Tajtami'ul ummahat yasara qa'atil madrasah litasjilil hudur. Ain Sabihah. Ain Sabihah ada? Ada Ustazah. Okey, Ustazah nak awak i'rabkan perkataan yasara. Apa jawapan? Untuk tengok buku teks nombor 4. Yasara zaraf mansub bil fathah. Okey, betul. Syukran jazilan. Okey. Qa'ati. Hamzah Syahmi. Mana Hamzah Syahmi? Hamzah Syahmi? Ni baru mengulang ni, belajar yang minggu lepas ni. Hamzah Syahmi. Mana Hamzah? Muhammad Hamzah Syahmi? Baru 12.30 ni, takkan dah keluar, dah tidur. Keluar, pergi makan. Gimana? Ada Ustaz. Okey, tolong i'rabkan perkataan qa'ati dalam buku teks muka surat 184. Wow, soalan nombor 4. Muka surat 184 yang bawah tu, wow, nombor 4 ada perkataan bergaris tu. Yasara qa'atil madrasati. Qa'ati, tolong i'rabkan perkataan qa'ati. Dengar ke tak yang Ustazah terangkan tadi? Mudhafun ilaih majrur bil Ya. kasrah. Okey, syukran jazilan. Betul. Mumtaz. Qa'ati tu mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, perkataan al-madrasati. Al-madrasati ambil. Ya Ustazah. Ya, apakah i'rab untuk perkataan al-madrasati? Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, syukran jazilan. Okey, faham ya semua? Okey, kalau faham Ustazah nak berpindah untuk tajuk yang seterusnya. Kita tengok kepada muka surat 188. Okey. Muka surat 188 tajuk al-jumal. Okey, untuk muka surat ini insya-Allah kalau sempat Ustazah akan sentuh untuk 2 perkara. Dalam tajuk al-jumal ini ada 3 benda yang awak perlu pelajari, pelajaran yang baru. Yang pertama sirah at-ta'ajjub. Yang kedua al-istithna. Yang ketiga adad wal ma'dud. Adad wal ma'dud berkaitan dengan bilangan dengan nombor. Al-istithna ni perkataan yang berkaitan dengan pengecualian. Illa, satu tu je perkataan illa. Kalau perkataan at-ta'ajjub ni mungkin lawa form ada pernah dengar. Contohnya ma ajmala, ma arwa'a, ma ahsana. Perkataan sirah at-ta'ajjub, perkataan teruja. Perkataan yang berkaitan dengan amazing. Kita takjub dengan sesuatu. Okey. Ustazah cuba untuk masuk 2, kalau tak sempat 1, kalau tak sempat 2, kita sentuh 1 saja. Okey. Kotak yang pertama Ustazah nak minta yang saya sebut nama ni dia baca kotak kuning. Kotak kuning. Tutup dulu. Okay, dah buka dah buku teks?
Buku teks muka surat 188 dan 189. Dah buka belum? Dah. Dah, okey. Sekejap Okey, tengok ni. Kotak yang atas yang pertama, ya beni tu. Ya beni al-murabbi Aisyah Akilah. Baca, kemudian buat terjemahan secara ringkas. يبني المربي في نفوس الطلبة الثقة النفسية والشجاعة. Okey, maksud dia? Ringkas je. Sekadar yang boleh Aisyah? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Okey, seterusnya Hazikah Husna. Kotak yang atas tu Al-Muallimu. Mana Hazikah Husna? Ya. Tolong baca kotak yang atas tu Al-Muallimu. Baca. Ya. Al-muallimu wal wal abul tani fit ta'limi wa tarbiyah. Okey, syukran jazilan. Marsha Damia. Marsha Damia. Baca kotak yang atas muka surat 189 tahdifu. Ada Marsha? Tu mic rosak lagi. Marsha Damia ada? Marsha baca kotak atas tahdifu. تهدف الأنشطة الصافية إلى بناء هوية أجيال. Okey, syukran jazilan. Okey, seterusnya Syamil. Syamil baca kotak yang bawah Yushriful. Mana ya Syamil? Ada. يشرف المعلم أنشطة المخيمات طوال الأوقات. Okey, syukran jazilan. Sambung. Awadah, kotak yang bawah Al-Anshitah. Al-anshitatu al-jismiyatu tastati'u warsa ar-ruhi at-ta'awuniyati fi al-firaki. Okay, syukran jazilan. Bawah, kotak yang bawah ma arwa'a amni dalila. Ya Ustazah. Ya, baca ma arwa'a. Ma arwa'a amaliyata ta'allumi wa ta'alimi kharija al-fasl.
Okey, syukran jazilan. Muka surat 188 bawah tu, Ustazah nak Anis baca. يقيم المدرب التلاميذ إلا تلميذا في هذا النشاط. Okey, syukran jazilan. Okey, tengok atas tu. Ya bani al-murabbi fi nufusi talabati thiqatan nafsiyata wasyaja'ati. Maksudnya apa? Ya bani maksudnya sedang membina, sedang menanam. Siapa yang tanam? Siapa yang bina? Al-murabbi, seorang murabbi, seorang pendidik. Fi nufusi talabah. Dia tanam apa? Nufusi talabah, dalam jiwa anak-anak pelajar ni dia nak tanamkan apa? Al-thiqah an-nafsiyah. Jati diri ataupun kepercayaan diri, keyakinan diri. Al-thiqah an-nafsiyah wasyaja'ah. Syaja'ah keberanian. Para pendidik ni dia nak tanamkan jiwa keberanian, keyakinan diri dan keberanian dalam jiwa anak-anak pelajar tu. Sebab itulah ada gambar tu. Apa aktiviti tu, nama dia apa? Flying Fox. Siapa yang pernah rasa tu memang dia akan sikit sebanyak akan menanam keberanian, keyakinan diri. Sebab kalau tak yakin, kalau takut, mana nak lepas, nak naik Flying Fox tu kan. Bawah tu jarak dah lah jauh. Mungkin ada setengah Flying Fox, bawah tu ada air, kita kena lalu sungai, ada air yang mungkin ada dalam 100 meter, 200 meter jaraknya. Kalau tak paksa diri kita, kalau tak kita tak rasa mencuba, macam mana kita nak pecahkan tembok keberanian kita kan. Macam itulah juga semua pelajar lah sepatutnya. Benda ni penting. Sampai ke peringkat pekerjaan pun memang latihan fizikal antara Flying Fox ni memang akan diuji untuk semua penjawat awam. Kalau tidak diuji, macam mana nak latih orang tu jadi berani, jadi mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Tak adalah jati diri untuk orang tu kan. Okey, seterusnya. Al-muallimu, gambar sebelah tu. Al-muallimu huwal abu tsani. Al-muallimu tu seorang guru, pendidik juga. Apa beza murabbi, al-muallimu, al-musyrif? Kalau dalam bahasa Arab ni dia punya maksud perkataan tu, setiap perkataan tu berbeza. Tapi bila kita tahu diterjemahkan dalam bahasa Melayu sama je. Nak katanya secara fizikal. Guru tu kalau kita nak terjemah secara luaran, guru tu dia punya tanggungjawab cuma mengajar je lah. Okey, Ustazah cuma nak mengajar cuma sampaikan. Okey, hari ni belajar zaraf, okey, apa maksud zaraf, awak boleh jawab. Itu secara luaran. Tapi hakikatnya kalau seorang murabbi ni dia nak didik anak pelajar tu dengan dari segi sahsiahnya memang betul-betul menjadi seorang yang seorang hamba Allah yang taat, seorang manusia yang mampu dia boleh nak laksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah yang betul. Itu betul-betul jiwa murabbi. Nak lahirkan seorang pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah sahsiahnya bagus, seorang yang taat, yang berketerampilan, berpotensi tinggi, budaya tinggi. Itu betul-betul jiwa murabbi. Boleh tengok awak sendiri pun, awak dah besar, awak boleh beza cikgu mana yang boleh nak bimbing kita, boleh nak mendidik jiwa seorang pendidik. Mana cikgu yang sekadar masuk kelas mengajar konten, cuma nak belajar berjaya kamu sendiri pun dah besar, dah boleh nilai semua tu kan. Apapun itu atas masing-masing, semua tu ada nilaian di sisi Allah. Kalau nak melahirkan pelajar yang jujur, yang taat, yang bersahsiah tinggi, bukan mudah. Macam mana Ustazah nak didik awak ni lah. Buat kerja sekolah, dah bebel, dah nasihat, dah apa dah. Setakat PDPR nak denda apa sangat, tak boleh. Tapi usaha juga. Seorang guru nak latih diri menjadi seorang murabbi ni bukan senang. Nak mendidik generasi sekarang ni bukan senang. Okey. Sambung. Al-muallimu, seorang guru tu, huwal abu tsani. Dia tu adalah seorang bapa kedua.
Al-abu tsani, seorang bapa kedua. Fit ta'lim wa tarbiyah, dalam pendidikan dan asuhan. At-ta'lim, kita mengajar. Kita ajar je lah benda yang nampak. At-ta'lim tu memang benda yang nampak. At-tarbiyah ni didik. Benda yang berkaitan dengan sahsiah, akhlak. Akhlak mana nak orang nampak? Akhlak ni kalau kita tak kenal orang tu, kita tak boleh nilai orang tu baik ke, jahat ke. Nama Hazikah Husna contohnya. Oh, nama cantik dah. Maksud dia sangat cantik. Tapi orang tak tahu kan. Dia ni macam mana, perangai macam mana. Itulah beza at-ta'lim, at-tarbiyah. Kalau ta'lim semua orang boleh ta'lim. Tapi at-tarbiyah tak semua orang boleh nak tarbiyah. Sama juga at-ta'lim. Kalau nak mengajar daripada A sampai Z, sekadar nak habiskan silibus, semua orang boleh nak ajar habiskan silibus. Tapi nak mendidik menjadi seorang manusia yang betul-betul memanusiakan manusia, itu bukan mudah. Okey. Seterusnya, tahdiful ansyitah al-safiyah. Tahdifu ni objektif, hadafa, matlamat, objektif. Apa? Dia sedang membina matlamat apa? Tahdiful ansyitah al-safiyah, aktiviti co-curriculum bermatlamat. Apa tujuan dia? Ila binai, kepada apa? Untuk membina hawiyatil ajyal, identiti generasi. Hawiyati ni pengenalan diri, identiti diri, al-ajyal ni generasi. Maksudnya kita nak betul-betul nak lahirkan generasi tu yang betul-betul beridentiti, yang ada pengenalan diri tu bukan calang-calang kan. Nak lahirkan satu-satu generasi tu sebab esok-esok generasi awak akan menjadi pemimpin. Takkanlah nak melahirkan orang yang bermalas-malasan dalam PDPR kan. Walaupun kekangan kita kelas online itu bukan halangan, itu bukan alasan. Kita masih ada tanggungjawab seorang manusia. Kalaulah generasi kita ni asyik main game, bangun pagi pun lewat, tidur lewat, macam mana kita nak menjadi seorang pemimpin? Esok-esok kita juga yang akan mengepalai negara. Takkanlah kita ni pemimpin, bangun lewat, tidur lewat, kerja asyik main game, kerja asyik cerita pasal keburukan orang. Jadi benda-benda macam tu memang semua orang akan lalui, cuma atas kita. Kita nak ambil yang baik ke nak ambil yang buruk. Di mana-mana pun ada saja benda macam tu. Okey. Ayat yang seterusnya, yushriful muallimu anshitatal mukhayyamati tiwal al-awqati. Yushriful muallimu. Orang tu memandu, seorang guru tu ditunjukkan, dia bagi dia tunjukkan cara. Yushrif ni lebih kepada nak tunjuk arah lah, nak ajar. Ansyitah al-mukhayyamati, aktiviti berperkemahan. Tiwal al-awqat, sepanjang masa. Dalam aktiviti fizikal ni, jurulatih tu dia mengajar aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perkemahan sepanjang masa. Okey, yang bawah tu al-ansyitah al-jismiyah, aktiviti fizikal. Tastati'u, dia memampu ataupun membolehkan. Gharsar ruhit ta'awuniyati, membantu untuk menanamkan roh saling kerjasama. Sifat saling membantu ataupun saling bekerjasama fil firaqi, dalam kumpulan. Betul. Kalau aktiviti fizikal, kalau awak pernah lalui program-program kepimpinan ataupun apa-apa saja aktiviti lasak fizikal, bila dibahagikan dalam kumpulan, kalau ada ahli kumpulan tu yang tidak memberikan kerjasama, teruklah awak tak boleh nak buat apa-apa. Contohnya, apa nama tu? Dalam gambar tu apa dia punya aktiviti? Tak tahu. Yang naik dia macam climbing sikit, tak ingatlah nama dia apa. Apa nama aktiviti ni? Yang naik atas blok ni. Panjat tembok. Panjat tembok. Dia ada istilah dia, saya tak ingat. Ada aktiviti. Apa dia? Wall climbing ke? Wall climbing. Tapi wall climbing tu dia macam yang ada tali tu kan? Yang ada tali, lepas tu ada batu-batu naik itu. Boleh lah. Hampir dengan wall climbing. Kalau lelaki mungkin saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau
perempuan kalau tak membantu satu sama, lelaki pun sama je sebenarnya. Kalau yang ada juga orang lelaki yang tak berapa berani. Kalau dalam program macam ni kita boleh tahulah kawan kita tu yang jadi macam mana. Berani ke, takut ke. Bila dalam kumpulan macam ni dinding tu tinggi, macam mana kita nak naik atas nak bagi lepas. Ustazah sendiri memang pernah ada pengalaman memang tak nak, kawan tu memang tak nak dia naik naik dinding tu sebab takut, memang takut sangat. Padahal bukannya tinggi sangat pun, tapi kena paksa dengan jurulatih, kena paksa dengan ahli komandan tu untuk tolong. Itulah pentingnya semangat kerjasama sepasukan dalam kumpulan kita. Kena tolak, angkat kawan kita tu, tolak naik atas supaya dia lepas dinding tu. Itulah yang dia kata gharsar ruhit ta'awuniyati fil firaqi. Sangat penting. Kita tengok dalam aktiviti. Hakikatnya sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, dalam kehidupan kita asrama, benda ni sebenarnya sangat penting. Kalau seorang dia buat onar, seorang yang buat benda tak elok, habis satu batch kena. Sedangkan kadang-kadang tu kawan se-batch tu tak tahu pun cerita orang yang buat taik lah, kata macam buat kes dalam batch kita. Tapi kita tiba-tiba jumpa cikgu sana, cikgu kata cerita pasal batch kita. Jumpa cikgu sini, cikgu tu cerita pasal batch kita. Pergi sana-sana, asyik ada je cikgu yang cerita keburukan tentang batch kita. Padahal kita tak buat pun masalah. Sebab bila setitik habis rosak susu sebelanga. Itulah pentingnya ruh at-ta'awuniyati. Sebab masih ada individu yang mementingkan diri sendiri. Sifat ananiyah dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu individualistik. Dia mementingkan diri sendiri, tak cerdas ke orang. Dia bebas, hidup senang. Asalkan dia tak pergi surau tak apa. Orang lain tak kisah. Padahal dia akan memburukkan nama kita se-batch. Kita lah kepimpinan terpaksa turun padang nak tolong dia, nak beri keteguran. Kawan-kawan tegur pun tak makan saman. Orang-orang macam ni lah yang perlu diberi latihan, orang kata motivasi, nasihat yang lebih berbanding orang lain. Okey, bawah tu ma arwa'a amaliyat at-ta'allumi wa at-ta'limi kharij al-fasli. Dia kata apa? Ma arwa'a, sungguh luar biasa ataupun alangkah bestnya, macam tu. Ma arwa'a ni maksudnya sungguh luar biasa, ataupun dengan kata lain kita kata alangkah bestnya amaliyat at-ta'allumi wa at-ta'lim, maksudnya proses pengajaran dan pembelajaran. PDP. Tu maksud amaliyat ta'allumi wa ta'limi, tu maksudnya PDP, proses pengajaran dan pembelajaran. Kharijal fasli, luar kelas. Dia kata bestnya, seronoknya belajar luar kelas. Tu maksudnya. Okey, ma arwa'a ni adalah sirah at-ta'ajjub. Sirah perkataan yang amazing, yang perkataan yang berkaitan dengan ta'ajjub. Okey, selain perkataan tu ada kalau dalam bahasa Arab ma ajmalas sama. Cantiknya langit. Tu. Ma ahsanas saut. Sedapnya suara. Ma ahsanas saut, cantiknya suara, baiknya suara. Macam itulah. Kira lebih kepada ta'ajjub, sirah-sirah at-ta'ajjub. Okey. Seterusnya yang bawah tu yuqayyimul mudarribu at-talamidhu illa tilmidhan fi hadzal nasyat. Adatul istisna yang awak belajar adalah satu je, al-illa. Apa tu istisna? Ialah perkataan pengecualian. Yuqayyimu al-mudarribu. Yuqayyimu ni menghidupkan, mendirikan. Qama berdiri. Yuqayyimu ni lebih pada nak mendirikan, menghidupkan apa? Mudarribu tu seorang jurulatih. Jurulatih tu nak dirikan siapa? At-talamis. Ramai pelajar lelaki ni. Jurulatih ni nak membina, nak hidupkan apa untuk pelajar-pelajar lelaki ni? Dia nak, kalau boleh dia nak didik, nak tanamkan sifat qayyim ni, nilai. Qayyim ni yuqayyimu al-mudarribu at-talamis illa tilmizan fi hadzal nasyat. Qayyim ni, silap-silap. Qayyim ni dia menilai, sedang menilai seorang jurulatih semua pelajar tu kecuali illa tilmizan. Dia nilai semua pelajar tu kecuali seorang. Nak nilai macam mana orang tu dia tak buat kerja. Fi hadzal nasyat. Tu maksudnya.
jurulatih tu dia menilai semua pelajar-pelajar lelaki tu kecuali seorang pelajar tu di dalam aktiviti ini. Dia perkataan pengecualian. Kalau dia kata-kata at-talamiz illa tilmizan, maksudnya di kalangan ramai-ramai semua pelajar lelaki tu kecuali tilmizan, seorang lelaki tu je yang tak dinilai. Itu maksudnya. Okey. Al-Ma'dud ni Ustazah hanya cerita sekali imbas, nanti mungkin pelajaran seterusnya insyaAllah Ustazah akan terangkan detail lagi lah tentang Al-Adad wal Ma'dud. Okay. At-tajtahidu khamsu talibatin fi iqamatil khaymah. Dia kata apa? Tajtahidu ni sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh? Tajtahidu ni lebih maksud kepada sungguh-sungguh, bekerja keras, itu tajtahidu. Sebab itulah kata manjadda wajada. Perkataan ijtihad ni sungguh-sungguh memang bekerja keras. Sedang bekerja keras 5 orang pelajar perempuan fi iqamatil khaymah, dalam mendirikan kemah. Okey, kita tengok pada latihan tak payahlah buat latihan, minggu ni buat nota saja. Okey. Untuk hari ni tolong salin semua perkataan al-jumal dan bersama maksudnya. Okey. InsyaAllah next class saya akan terangkan detail lagi lah kalau awak tak berapa faham lagi dalam sirah at-ta'ajjub dan adatul istisna dan adat al-ma'dud. Okey. Okey, macam biasa kehadiran tolong isi dalam Google Classroom dan penghantaran nota untuk perkataan Al-Jumal muka surat 188 dengan 189. Tolong buat dalam buku, salin, tuliskan maksudnya, maksud terjemahan bagi ayat tersebut, kemudian ambil gambar, masukkan dalam penghantaran tugasan kelas untuk tarikh 11 Oktober hari ini. Okey, ada soalan? Fahim, siapa tahu ada kenapa dia tak hadir? Ada siapa-siapa tahu? Tak ada orang tahu kenapa dia tak masuk kelas hari ni? Tak tahu? Tak. Okey, tak apa. Ustazah rasa untuk setakat ini saja. Jangan lupa tolong buat tugasan dalam Google Classroom. Hantar kehadiran dengan